Okey, jumpa lagi kali ini dalam subjek kimia di mana kita fokus kepada ikatan ionik dan juga covalent. Okey. So, jom kita tengok dulu ikatan ionik. Macam manakah ikatan ionik ini? Okey, yang pertama, ikatan ionik ini mesti dia terdiri daripada logam dan juga daripada bukan logam. Ionik mesti dia ada positif dan juga negatif. So, logam ni biasanya daripada kumpulan 1, 2 dan 3 biasanya lah, kan? Dan juga untuk yang bukan logam ni biasanya kumpulan 15, 16 dan 17. Jadi antara 3 kumpulan ni kalau dia bergabung, okey, 3 1 2 3 dengan 15, 16, 17 gabung dua ni akan jadi ionik, ya, biasanya. Okey, dan satu lagi, biasanya logam ni biasanya kita tanda sebagai pangkar lah. Okey, yang mana yang bersifat positif tanda pangkar. Yang mana yang bukan logam tu kita buat simbol kosong macam tu, ataupun bulat dot, ya. Okey, so kita teruskan lagi, macam mana kalau dia bergabung, kan? Kalau dia bergabung macam mana, apa yang dia jadi? Okey, tujuan dia bergabung adalah untuk menjadikan dia lebih stabil. Okey, nak tahu dia lebih stabil, luaran valen dia, dia punya kala yang paling luar tu mestilah mempunyai 8. Okey, dalam kes natrium ni, tengok luaran dia ada satu je. Jadi dia kekurangan lagi 7 dikurang untuk jadikan dia dikurang 7 lagi ni. Kan? Untuk jadikan dia lebih stabil. Untuk jadikan dia octet. Jadi oleh demikian untuk dia menerima 7 tu agak mustahil sebab dia tinggal satu. Kat luar ni ada satu je, nak terima 7 susah. Jadi better dia bebaskan yang ini. Okey? Ataupun dia lepaskan yang satu tu. Okey? Kalau dia lepaskan satu tu tinggallah yang dalam ni, tengok dah dapat 8. Okey? Berbeza dengan bukan logam ni, dah contoh klorin kat sini, kan, yang luar dia ni dia mempunyai 7, kan. So dia perlukan satu lagi. Takkanlah dia nak buat 7, mesti dia perlukan dia ambil satu daripada orang lain, cukuplah dia 8. Cukuplah dia octet. Okey. Jadi pada asalnya natrium ni mempunyai arrangement, susunan dia punya elektronnya 281. Pada kalanya. Yang tengok ni, kala pertama ada 2 ketul. Kala kedua kita ada 8 ketul. Yang value yang last tu dia ada 1 ketul saja. Okey, begitu juga dengan klorin lah. 287. Maksudnya paling luar tu dia mempunyai 7 elektron. So macam mana dia bergabung? So macam mana dia buat? So jadi X akan melepaskan elektron dan diterima oleh klorin. Jadi dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan klorin memerlukan 1 lagi elektron untuk dia menjadi octet. Jadi bila natrium lepaskan, maka klorin akan ambil untuk dijadikan lebih stabil. Tujuan dia lepaskan dan diterima elektron ni untuk jadikan dia lebih stabil, ya. Okey, pada asalnya natrium tidak mempunyai charge, ya. Tidak mempunyai charge. Okey, lepas dia melepaskan elektron, maka elektron dah hilang, kan? Elektron untuk Na dah hilang. Maka elektron ni akan pergi kepada klorin. Jadi klorin kelebihan elektron. Sebab tu ada 1 elektron. Elektron bersifat negatif, ya. Maka sini hilang satu elektron, jadi dia lebih 1 proton. Lebih 1 proton. Jadi dia adalah positif. Okey, positif. Okey, sekarang ni kita dah tengok ada charge, kan? Dah ada charge sekarang dan kita punya arrangement kita pun dah berubah. Susunan elektron kita dah berubah. Tadi kalau ikut 281, 1 dah dilepaskan dengan 8. Begitu juga ni tadi 287. Disebabkan dah terima 1 elektron, maka susunannya dah jadi 288. Stabil tak? Ya, stabil lah sebab belakang dah jadi octet ataupun 8. Dia stabil sekarang. Maka kala yang paling luar tu dibuang je lah. Jadi yang luar ni dibuang aja, kan? Dah tak guna dah. Okey. So sekarang ni tengok tak? Luarnya semua 8, ini pun luarnya adalah 8. Okey, bila dia dalam keadaan charge, maka sebab itulah terbentuknya ikatan ionik antara 2 atom ataupun ion ini. Okey, jadi kita punya diagram kita seperti inilah. Kita bracketkan dia. So simbol kita pun dah ada. Okey, kalau dia minta lukiskan untuk ionik, kita lukiskan macam ni dan kita buat kita punya arrangement. So lepas tu kita mempunyai ciri-ciri ataupun sifat-sifat fizik dia. Okey, ionik ni sifat fizik selalu soalan tanya, kan. Jadi kita bincang sikit apakah sifat-sifat fizik bagi ikatan ionik ni. Okey.
Okey, sebelum tu nama dia, bila dia gabung, lupa nak beritahu. Bila dia gabung, maka terbentuklah nama dia. Contohnya lah, katakanlah kalau kat sini Na plus 1 kan, jumpa dengan Cl negatif 1. Sebenarnya 1 nanti ni bawa ke sana, yang ni bawa ke sini. Jadi dia akan jadi Na1Cl1. Jadi 1 tu dia buang lah. Tinggal natrium klorida. Contoh lain lah, katakanlah kalau magnesium. Magnesium dia 2 tau. Kan? Jumpa dengan klorin. Klorin dengan 1. Jadi kalau dia cross, ni 1, ni cross, ni 2. Dia akan jadi magnesium. Dia akan jadi magnesium klorin 2. 1 ni dia buang lah. Macam tu. Ini basic lah kan. Ini sebelum tu lagi lah tajuk yang kau perlu belajar. Tak apalah, kita recap sikit. Okey, jom kita tengok dia punya sifat-sifat fizik. Kita ada dua sifat fizik dan sifat kimia. Kadang-kadang belajar confuse apa tu sifat fizik. Okey, sifat fizik ni sifat yang boleh kita nampak. Contohnya kalau kena kemik, boleh lentur kan? Kan, takat didih, kan, takat lebur, boleh mengalirkan elektrik. Itu adalah sifat fizik. Sifat kimia ni lebih kepada tindak balas. Tindak balas jadi apa? Kan, tindak balas kimia. Jadi apa? Okey, jadi kalau fizik ni boleh nampak lah biasanya. Okey, kadang-kadang pelajar keliru antara sifat fizik dan sifat kimia. Okey, sebab ionik ni selalu ditanya pasal soalan sifat fizik, jadi kita bincangkan sikit. Apa itu sifat fizik? Yang pertama, okey, dia boleh elektrolisis kan? Boleh dielektrolisiskan. Maksudnya kalau kita rendam dalam elektrolit, kan, kita lengkapkan lita tu, dia boleh mengelektrolisiskan apabila dalam keadaan lebur atau dalam keadaan aqueous. Apa maksud lebur? Lebur ni maksudnya dirinya sahaja. Mungkin pelajar tak faham lagi kan? Sebab kita ada dua ni. Satu lebur, satu aqueous. Aqueous kan? Satu lagi macam ni. Kalau lebur, katakanlah kita ada satu bikar. So, dalam ni kita ada larutan. Larutan dalam ni hanya ada natrium dengan klorida saja. Dua bahan ni aja. Ni namanya lebur. Leburan. Sebab dirinya aja. Okey? Berbanding kalau kita ada aqueous. Aqueous tu maksudnya ada dirinya dan juga ada air. Aqueous tu air Okey, contoh air yang popular, dia punya ion air. Bila kita pisahkan air tu, kita akan jadi H2O air kan. Bila kita pisahkan, dia jadi hidrogen dengan OH, betul tak? Jadi bila sebut aqueous, dalam ni mesti ada ion hidrogen dan juga ada OH. Ini punya dia ion lah. Macam tu. Ni namanya aqueous. So sama ada dalam bentuk aqueous ataupun dalam bentuk leburan. Di leburan tu tak ada air lah. Dua-dua ni dia boleh dielektrolisiskan. Senang cerita, dia boleh mengalirkan elektrik lah. Sebab apa dia boleh mengalirkan elektrik? Kerana dia mempunyai ion-ion yang bebas bergerak di dalam larutan tersebut. Itulah sebabnya. Okey? Dia mempunyai ion yang bergerak bebas dalam larutan. Sebab itulah dia boleh mengalirkan elektrik. Berbanding dengan covalent, covalent tidak mempunyai, tidak mengandungi ion yang bergerak bebas. Sebab itu dia tak boleh mengalirkan elektrik. Okey, jom kita buat penjelasan sikit. Bila soalan tanya esei ke apa kan, kita buatlah penjelasan sikit kan. Penjelasan kita perkenalkan dulu natrium. Okey, kita beritahu susunan dia. Okey, lepas tu kita beritahu apa yang dia telah lepaskan tadi, berapa ketul elektron dilepaskan. Begitu juga klorin, berapa yang dia terima. Lepas dia terima, dia jadi apa? Dia jadi oktet, dia lebih stabil. Kan? Maka lepas tu kita kena beritahulah bahawa dia adalah ikatan ionik. Mempunyai daya elektrostatik. Macam tu ceritanya, ya. Okey, yang pertama. Kita cerita dulu susunan elektron dia, ya. Susunan elektron dia macam mana? Bagi atom yang asal. So, asalnya Na. Sebelum yang inilah, sebelum jadi ion. Na asalnya 281. Dan atom klorin ialah 287. Okey, atom Na melepaskan satu elektron. Macam cikgu cakap tadi lah, dia lepaskan satu elektron. Okey, untuk mencapai susunan oktet ataupun susunan yang lebih stabil. Oktet tu maksudnya belakang tu 8 lah. Okey. Seterusnya, dah membentuk ion positif. Kita beritahu, membentuk ion positif. Banyak poin kat situ tu. So, lepas tu, kita cerita pula mengenai klorin. Klorin dia bukan melepaskan, dia menerima satu elektron. Okey, dia menerima satu elektron untuk mencapai susunan oktet ataupun susunan yang lebih stabil. 288. Okey. Jadi dia bersifat negatif. Okey. Jangan lupa kita kena beritahu juga dia mempunyai ikatan daya elektrostatik. Okey. Nombor 4. Kedua-dua ion tertarik antara satu sama lain. Okey. Dan dengan ini, dan daya yang terbentuk adalah daya apa?
ikatan elektrostatik yang kuat antara mereka terbentuk. So, kena sebutlah ni. Daya ikatan elektrostatik terbentuk antara mereka. So, clear Itu adalah ikatan ionik. Jom sekarang ni kita tengok pula macam mana ikatan kovalent. Okey, kovalent. Jom. Kovalent yang pertama, yang tadi kita jumpa logam dengan bukan logam. Kovalent ni special sikit. Dia berjumpa bukan logam dengan bukan logam. Okey, kumpulan mana yang biasa dijumpa? Okey, biasa dijumpa kumpulan 14, 15, 16, 17. Sama juga yang sebelah kanan. So antara mereka dia jumpa. Special kan? Sebab tu dia bukan ionik. Sebab dia berjumpa satu spesies yang sama. Okey, seterusnya. So, tengok berapa jauh dia nak nak berkongsi. Oleh kerana dia adalah kovalent, jadi dia tidak boleh melepaskan elektron. Biasanya dia akan berkongsi elektron. Kenapa dia berkongsi pun samalah untuk dia menjadi lebih stabil. Bayangkan ini kita ada 1, 2, 3, 4. 4 kan? Nak jadi 8 dia tak cukup lagi 4. Karbon ni tak cukup lagi 4. Sini pun nampak dah susunannya. 2, 4. Dia tak cukup lagi 4. Sini 2, 8, 7 klorin. Kita ambil contoh yang macam tadi klorin kan. Klorin perlukan 1. Jadi katakanlah kalau dia berkongsi dengan karbon, maka klorin sudah dah stabil. Habis macam mana yang 3 ni lagi? Kan? Jadi sebab itulah diperlukan 3 ketul klorin. Maksudnya 3 ketul klorin ni diperlukan lagi. Ataupun senang cerita ada 4 lah. Sebab ada 1, 2, 3, 4. Jadi dia perlukan 4 klorin untuk berkongsi dengan 4 elektron karbon yang dia ada. Boleh Okey, jom kita tengok macam mana perkongsian yang berlaku. Dia perlukan macam tu, ya. So lepas tu apa yang perlu kita buat? Kita cantumkan dia. Okey. So tengok cikgu guna simbol titik ataupun simbol kosong macam ni. So, kerana apa? Sebab dia adalah bukan logam, ya. Jadi cikgu gunakan simbol titik ataupun bulat seperti ini. Jadi tengok mereka telah berkongsi. Jadi sekarang kali ikut karbon ni kan kita ada berapa sekarang? Kita ada 2, 4, 6, 8 dah. Cukup oktet. Dah stabil. Begitu juga klorin yang pertama ni kan. 2, 4, 6, 8. Nampak tak? Dia dah berkongsi. Okey. Maka dalam kes ni kita dah dapat satu formula molekul yang baru ialah CCl4. Kerana ada karbon ada 1, manakala klorin ada 4. So itu adalah namanya apa? Namanya berkarbon tetrakloro. So yang ini nama-nama yang tetrakloro ke, tetrabromo ke kan. Bromo ke, nanti awak jumpa dalam tajuk sebatian karbon. Nanti awak jumpalah nama-nama yang pelik-pelik macam ni. Okey, so kita kena buat penjelasan sikit. Yang ini jarang ditanya mengenai sifat fizik sebab sifat fizik lemah. Kalau tadi sifat fiziknya kuat, takat didih tinggi, kan? Yang ni sifat fizik lemah sikit. Jadi yang ni jarang ditanya. Jadi cikgu nak cerita mengenai penjelasan dia je lah. Okey, seperti yang tadi jugalah penjelasan dia. So kita kena beritahu dia punya arrangement, susunan dia, apa yang dia dah berkongsi, banyak mana elektron yang dia berkongsi, kan? 1 ke 4 ke dia berkongsi. Okey. So lepas tu ikatan apa yang terbentuk. Okey, jom kita buat sekarang. Yang pertama. Okey, susunan elektron bagi atom karbon. Ni atom karbon. Okey, atom karbon ni ialah 24. Pada asalnya 24. 24 lah, sorry. 24 susunan dia Okay, lepas tu dan susunan elektron bagi atom klorin juga pula adalah 287. Tu yang asal. Sebelum dia berkongsi elektron. Sebab ni belum stabil lagi yang 4, ini pun belum stabil lagi 7. Kita cerita dulu keadaan sebelum dia berkongsi elektron. Nombor 2. Okay, atom karbon, so dia akan menyumbang, dia tak membebaskan, dia menyumbang. Sebab nak berkongsi ni, dia menyumbang 4 elektron. Ada 4. 1, 2, 3, 4 yang warna merah tu. Okay. Ada 4 elektron. 1, 2, 3, 4 elektron. Jadi dia mempunyai 4 untuk dia menyumbang ni. Okay. Dikongsikan bagi mencapai susunan elektron yang oktet ataupun yang lebih stabil. Itu tujuannya. Tujuannya dia buat macam ni adalah untuk dia lebih stabil. Bagaimana dengan klorin? Klorin diperlukan berapa? Kalau ini dia perlukan 4, mana menyumbang 4 elektron kan. Jadi klorin hanya menyumbang 1 je, tapi dia ada 4 klorin. Ketiga pula, setiap atom klorin menyumbang 1. Tengok tu. Setiap atom klorin memang 1 sebab dia perlukan 1. Jadi hitam yang. Okey. 1 elektron untuk dikongsikan bagi mencapai pun sama susunan elektron oktet yang lebih stabil.
Okay, jadi 4 atom atom klorin bergabung dengan, jadi bila dah kita explain mengenai susunan dia, apa yang dia kongsikan, kita buat terus dia bergabung. Okay. Dengan satu atom karbon, jadi membentuklah ikatan kovalent. Kalau tadi daya elektrostatik kan, daya ikatan elektrostatik namanya ikatan kovalent. Jadi ikatan kovalent ni tidak boleh mengalirkan elektrik. Maka itu aja. Cuba sedikit, jika kalau awak rasa macam nak tengok lagi, boleh ulang lagi ya. So, jangan lupa subscribe channel cikgu dan juga follow cikgu dan juga share kepada